daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam Al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat yang memberi syafaat pada siapa yang membacanya sehingga diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Surah itu ialah Tabarakalladzi biyadihil mulk, atau dikenali sebagai surah Tabaraka, atau dikenali sebagai surah Al-Mulk. Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, dan berkata Tirmizi, hadis ini hasan. Hadis ini merupakan silsilah daripada hadis-hadis yang menerangkan kelebihan membaca Al-Quran dan kelebihan membaca surah-surah tertentu dalam Al-Quran itu. Dan dianjurkan kita untuk iltizam dengan surah-surah tertentu yang jelas mempunyai kelebihan yang besar. Di antaranya ialah membaca surah Al-Mulk. Di sana ada riwayat hadis yang dhaif, tapi boleh diamalkan. Itu siapa yang membaca surah Al-Mulk ini sebelum tidur, maka diselamatkan daripada fitnah kubur. Dan hadis yang kita bacakan pada pagi ini, kelebihannya cukup jelas. Itu siapa yang iltizam baca surah ini, tadabbur maknanya dan beramal dengan tuntutannya, maka Allah SWT akan menjadikannya sebagai sebab untuk diampunkan dosa pada hari akhirat kelak. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayatayn min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatah, muttafaqun alaih. Qila kafatahu al-makruha tilka al-lailah wa qila kafatahu an qiyamil lail. Abi Mas'ud Al-Badri menceritakan bahawa Nabi bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Baqarah, iaitu amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, ayat terakhir surah Baqarah, iaitu 255 dan 256, pada waktu malam ini sebelum dia tidur, kafatah, maka cukup bagi. Kata ulama, yang dimaksudkan cukup artinya terhindar dengan sebab 2 ayat ini, terhindar sebagai keburukan, kejahatan yang mungkin akan berlaku pada malam itu. Jadi kalau pencuri nak masuk, Allah Ta'ala hindarkan. Kalau nak berlaku kebakaran, nak berlaku benda yang kita tak suka, dengan kelebihan membaca surah 2 ayat terakhir surah Baqarah, iaitu amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sehingga akhirnya, sehingga rasulna al-qawl ini baca 2 ayat ini, kelebihan dia kata Nabi mencukupkan malam itu. Dan setengah ulama menyatakan yang dimaksudkan cukup, 2 ayat ini mencukupkan, artinya memadai baginya. Kalau dia tak mahu qiyamul lail pun cukup. Kalau dia tak mahu qiyamul lail, dia tahu qiyamul lail bukan semua orang mampu, tapi kita boleh cari satu amalan yang boleh ganti qiyamul lail. Tapi kalau orang boleh, yang ni boleh buat, qiyamul lail boleh buat, maka dia lebih baik. Di sana ada beberapa amalan yang boleh ganti qiyamul lail, yang kalau di sini kita tak mampu buat, tapi kita nak kelebihan itu setiap hari. Antaranya nak membaca ayat Amanah. Di antaranya ialah berikhtiar untuk solat berjemaah Isyak dan Subuh. Nabi menyatakan, man adraka salat as-subh jama'atan faka'annama qama laila kullahu. Siapa yang berkesempatan melaksanakan solat subuh berjemaah, seolah-olah dia menghidupkan seluruh malam. Jadi kalau orang kita memang tak mampu nak qiyamul lail, pengalaman kita kalau qiyamul lail ngantuk kerja dah itu, nak bangun pula susah misalnya, maka kita perlu cari satu amalan yang supaya kita tak lupa untuk dapat kelebihan qiyamul lail. Antaranya baca ayat ni, antaranya saya katakan tadi, cuba solat Jumaat subuh, ataupun kalau nak setahun qiyamul lail, Nabi menyebut man adraka salatan isya'i jama'atan faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sembahyang Isyak berjemaah, seolah-olah dia menghidupkan separuh malam. Kalau buat subuh, penuh malam. Jadi yang penting sekarang subuh Isyak dia berjemaah. Jangan qiyamul lail lagi subuh tak datang. Sebenarnya kita tahu solat subuh lebih afdal daripada qiyamul lail itu. Dan tujuan kita qiyamul lail pun sebab kita nak solat subuh. Bukan qiyamul lail bukan main hebat, lepas tu tidur straight pukul 8 subuh tak bangun. Maka orang jadi apa yang nak dibanggakan? Kerana yang penting mendatangi wajib dulu. Bila wajib sudah sempurna, sunat-sunat ini datang melengkap, mencantikkan, mengelokkan. Ini kelebihan akhir surah Al-Baqarah. Di akhir ayat-ayat yang surah-surah kita pun kena catat, kena ingat, kena amalkan. Kalau tak boleh beramal tiap malam sekali, dalam masa sebulan kita ada buat. Kalau masa macam memang cepat lupa nyanyi, tulis.
Kertas-kertas ni ayat-ayat dibaca sebelum tidur. Tampal kat dia tidur. Jangan tampal benda tak seronok lah. Tampal benda seperti ini. Dia mengingatkan kita. Bila kita tampal benda dia tidur ke, ataupun di pintu masuk ke, anak masuk nampak. Baca ayat ni cukup dilindungi pada waktu malam. Maka insya-Allah kita boleh beramal. Sebab saudara, faktor-faktor yang menyebabkan kita kurang beramal kerana kurang peringatan. Kita nak agak kuliah maghrib isyak, bukan ustaz kita ekor sampai balik rumah. Kita mungkin masa ni ingat balik rumah dia hilang. Jadi kita tulis, kita catat tanpa dekat ni, tanpa dekat bilik tidur, tanpa mana-mana yang kita biasa lalu, tanpa dekat cermin ataupun dengan kereta je. Ni tak tanpa era radio itu, tanpa siang-siang menjam kita tak dapat ekor. Cuba tanpa benda-benda kita lihat. Hari ni alhamdulillah ramai orang yang mengeluarkan stiker yang doanya, kelebihan itu. Cuba tanpa itu. Kadang-kadang duduk tanpa kontek sampai 7 tahun. Anjak. Nak tunjuk 7 tahun, dibayar kereta 7 tahun. 7 tahun kontek. Susul. Kita tak kata dosa. Kita cuma nak beritahu apa yang dia bermanfaat. Pada selalu duduk tengok kontek tu 7 tahun buat apa? Cuba tanpa benda ada. Zikir sikit ke, doa sikit ke, kelebihan sekian-sekian. Sebab dengan adanya motivasi dan peringatan-peringatan yang kecil ini, dia mampu menjadikan kita nak beramal. Kalau setakat kita hadir kuliah maghrib, kuliah subuh, bila balik rumah kita akan lupa. Catat sesuatu, tulis di tempat sesuatu, tempat yang biasa kita lalu, kita lintas, kita tengok. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur. Jangan jadi rumah kamu sebagai kubur-kubur. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Baqarah. Ini kelebihan surah Baqarah semuanya. Jadi saudara, Nabi mengibaratkan rumah yang tak baca Quran ialah kubur. Sebagaimana yang kita bahaskan hadis sebelum ini, orang yang dalam datanya tak ada sikit pun Quran, tak hafal pun ayat-ayat lazim. Ayat lazim ni jenama, penjenamaan yang kita buat. Lazim punya yang sentiasa. Kita nama ayat lazim sebab yang tulis kita baca. Kali dia pendek, dia mudah, dia pun duduk-duduk tak habis. Orang kita senang dia nak ambil duduk 30 minit terus kaki habis. Ya saudara, kalau kita tak hafal Quran, tak ada dalam dada kita oleh sikit, maka kita seumpama rumah nak roboh. Satu, rumah kita pula kalau tak dibaca Quran, maka kita jadikan rumah kita kubur. Hanya 2 perkara yang boleh menjadikan rumah kita bukan kubur. Maaf, 3 perkara. Ada 3 perkara yang boleh menghindarkan rumah kita jadi kubur. Pertama, bila rumah tadi dibaca Quran, paling kurang pun baca Baqarah. Paling kurang baca surah Baqarah. Yang kedua ialah jadikan rumah kita tempat sembahyang sunat. Nabi menyebut dalam satu hadis, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan sebahagian solat sunat kamu di rumah-rumah kamu dan jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Nabi menyebut sebahagian, bukan semua solat sunat kita boleh buat kat rumah. Maksud saya tidak semua afdal di rumah. Dan tidak semua solat sunat itu afdal di masjid. Ada yang afdal di rumah. Misalnya solat sunat hari raya, itu tak afdal buat kat rumah. Solat sunat Idul Adha itu tak afdal buat kat rumah. Solat tarawih itu tidak afdal buat kat rumah. Baik kita buat di masjid untuk kita dapat kekuatan dan sebagainya. Demikian juga qiyamul lail pada bulan Ramadan. Pada bulan lain tak perlu buat kat rumah. Pada bulan Ramadan kerana adanya ibadah i'tikaf yang Nabi tak pernah tinggal, maka menjadikan solat sunat itu lebih bermakna di masjid. Tidak sedang nak i'tikaf sebelum buat apa? Maka qiyamul lail. Tapi solat sunat bagus untuk buat kat rumah. Antaranya ialah yang disebut dalam hadis, Nabi melaksanakan misalnya solat sunat selepas Jumaat. Sekiranya Nabi melaksanakan solat Jumaat di rumah, memadai Nabi buat 2 rakaat. Tetapi kalau Nabi buat di masjid, Nabi akan buat solat sunat selepas Jumaat 4 rakaat. Nak tunjuknya 2 rakaat di rumah sama dengan 4 rakaat di masjid. Kalau Nabi SAW dia sembahyang sunat lepas Jumaat, dia akan, kalau dia sembahyang kat masjid, dia akan sembahyang 4. Ini bentuk riwayat-riwayat Rasulullah.
Tapi kalau Nabi semayang kat rumah, dia semayang dulu. Kata ulama menunjukkan bahawa solat sunat di rumah tu sekali ganda juga Allah juga solat sunat di masjid. Solat rawatib. Ada solat rawatib yang Nabi lakukan di rumah. Antaranya ialah solat sunat rawatib qabliyah subuh. Nabi semayang di rumah. Tapi kita mempunyai alasan yang kuat kenapa Nabi buat di rumah. Kalau rumah Nabi dekat di masjid, tapi dia buat itu bila panggil wahai Rasulullah keluar. Kita semayang sunat kat rumah, ini tak semayang jemaah lah kat masjid. Rumah kita jauh. Jadi di situ ada sebab yang lain. Tapi anda kata ada masjid di sini komat pukul 6 subuh. Ada kita orang dah malam awal. Awal pukul 4 setengah pukul 5 setengah dalam, maka baik semayang di rumah. Main dua rakaat pun kita datang ke masjid. Dia lebih afdal. Ini kita katakan berapa semayang sunat yang afdal. Sebahagiannya boleh buat kat masjid, sebahagiannya betul. Dan cara kita menghindarkan rumah kita daripada kubur ialah menerima tetamu sebanyak mungkin. Rumah yang terima tetamu saudara, rumahnya ada berkat, ada rahmat. Rumah ni bukan tidak dianggap sebagai kubur, tapi rumah kunci gate, kunci pintu seorang kali masuk. Orang kata tetamu, cucu dia pun tak ada datang. Cucu pun tak ada datang. Punya garang tu, takut rosak kapek, takut sekian. Rumah ni sebenarnya kubur besar. Sebab itu nak dapat berkat saudara, kita mengalu-alukan tetamu datang. Kita mengalu-alukan tetamu datang. Dan ini satu budaya. Kita katakan kalau orang Arab teruk-teruk Arab India, antara budaya yang baik yang subur dalam hidup mereka ialah menerima tetamu. Dan ini dia sebab pertama kenapa dakwah itu mudah. Orang Arab, kita orang kita jarang, bukan jenis orang. Kita cuma tetamu yang kita kenal. Kalau tak kenal, kalau zaman sekarang ni wasangkanya banyak. Ni orang pak nak pukau apa ni, nak tu nak ni, banyak orang sangka. Tapi dalam budaya Arab kita ni, setiap kali mereka menerima tetamu, mereka menerima tamu dengan begitu senang, dengan begitu mudah. Bahkan mereka memuliakan tetamu. Kami masih ingat salah seorang guru kami, Syekh Said Aliwa, yang pernah mengajar saya di Malaysia dan di balik negara asal Muslim, Aliwa. Bila sahabat-sahabat kami ziarah dia, walaupun nak pergi rapat, saya rapat. Sebab bagaimana beliau datang ke Malaysia, kita yang penterjemah dia, kita yang duduk rumah dia, kita yang menyebabkan kita lebih rapat. Yang pelajar yang junior kita tu cuma kenal. Tapi bila sampai ke Mesir, pelajar-pelajar yang adik-adik ini dia suka ziarah. Maka mereka pun kita pada saya pergi rumah Ustaz Said Aliwa. Bila pergi, budaya dan ditambah pula dengan keindahan Islam yang mencantikkan lagi budaya. Budaya tu dah cantik, Islam datang cantik lagi. Maka beliau dia tengok kawan-kawan kami datang cari hasil dia, hasil sembelih, hasil makan. Tapi beliau sendiri tidak meninggalkan untuk keluarga, semua beri tetamu. Jika tetamu tak habis, barulah keluarga dia makan. Ini budaya. Macam kita ni simpang rumah yang banyak sikit tetamu, yang dia guling-guling je bagi. Dia kuah-kuah. Ada bahkan ini ajaran Islam. Saudara, kalau kita ada makanan yang paling sedap untuk kita boleh tetamu dulu semua. Kalau tak habis, barulah kita makan dan keluarga kita makan. Itu berkat. Lebihan tetamu itu berkat. Ada orang, setengah orang itu sensitif. Dia gini, sisi orang dia tak nak, sisi orang dia tak nak. Ini orang sombong, tak kabur. Orang sombong tak kabur yang macam tu. Dia tak boleh sisi-sisi orang. Walau kadang-kadang sisi itu sisi anak dia, sisi bini dia. Tinggal lain, anak tinggal dia potong. Walau itu baru isteri dia sudah makan, anak dia makan. Sedangkan itu berkat. Tapi orang kita, saya katakan dia sombong tu ada. Bila sombong, dia nak makan pun dia tak nak. Kalau segini isteri dia dah makan nasi dah. Isteri kata, bang, pakai pinggan saya lah bang. Tak payah basuh banyak-banyak pinggan. Apa jawab seorang-seorang? Kan kita beli dozen pinggan. Bukan beli satu, kalau satu beli sekeping je lah pinggan. Dia akan jawab begitu, ataupun jawapan-jawapan yang lain. Walah sebenarnya. Baik suami, baik isteri, baik anak-anak. Kalau pinggan tu boleh makan. Sudah isteri makan tutup. Maka itu lebih berkat. Kerana lebih makanan yang masih ada tu. Demikian juga tetamu. Tetamu kalau dimakan, ada yang berbagi. Katakan kita angkat buah pisang, RM2 kita beli buah pisang, bagi dia makan. Jangan pula doa hati, jangan lagi. Doa hati tak edih lah. Nak makan juga, bagi dia makan. Sehingga kalau katakan ditinggal lah 2-3 keping. 2-3 keping itu jauh lebih berkat daripada kita keluarkan pada tetamu 2-3 keping saja. Ini mengelakkan rumah kita jadi kubur. Apatah lagi yang datang rumah kita orang baik, orang soleh, dan orang jauh. Lagi orang jauh, tamu daripada Kelantan, Perlis,
Kan kita nak suri duduk kat hotel. Tunjuk kemuliaan kita. Terutama keluarga kita. Karena bila keluarga datang dia jauh, kira datang hari lain dia tak hari sibuk. Kawan pun datang hujung Perlis. Datang ke hujung tu Pasir Kedah. Tiba kita boleh semua datang. Minggu depan boleh datang. Daya budaya menangguhkan tetamu datang satu budaya tidak baik. Melainkan kalau betul kita ada usaha yang cukup tinggi. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok para sahabat, mereka sanggup menangguhkan urusan putih semata-mata menghormati tetamu. Muhammad Hasan Al-Syaibani, satu hari dia diminta menghadap Khalifah Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid panggil Amirul Mukminin. Tiba-tiba Imam Syafi'i datang dari jauh. Imam Syafi'i orang soleh datang mengunjungi Muhammad Hasan Al-Syaibani yang merupakan gurunya dan kawannya. Guru dan juga kawan. Bila Imam Syafi'i datang, lalu Muhammad Hasan Al-Syaibani berkata pada khadam, tolong beritahu Khalifah kisah pertemuan. Aku ada tetamu. Lalu dia boleh kisah dengan Khalifah. Lalu Imam Syafi'i terpegun dengan berkata, ya adakah kamu kisah pertemuan dengan Khalifah? Lalu kata Muhammad Hasan Al-Syaibani, kerana menghormatimu Syafi'i, sanggup dibatal. Kita biasa lain, duduk jadi orang 5-6 tahun, ada orang yang pakat tinggi sikit je, kisah habis 5-6 tahun. Bahkan orang-orang mulia, yang saya kata tadi, tetamu datang rumah. Tetamu ni mungkin jauh. Kenapa kita tak tangguhkan kerja ni? Kita kata dah balikkan, saya nak bayar bil lagi ni. Macam tak ada lain nak bayar bil. Kawan tu hari tu lah boleh datang kesempatan. Saudara perlu ingat, orang nak datang rumah kita memang dia dah fikir waktu lapang. Kita dah waktu lapang ni. Tapi kalau kita tangguh semua dia datang hari lain, dia tak akan datang. Mungkin sudah tidak ada kesempatan. Terutamanya orang yang kita katakan orang jauh. Yang kedua, orang-orang soleh, orang-orang baik nak mengunjungi kita. Katakan ada orang soleh yang datang, ni nak tahu rumah. Datang. Itu lebih baik dia. Datang menumpang boleh. Tak datang lagi. Kenapa? Dia menilai waktu tersebut. Kalau orang memang gini tiap hari jalan dengan orang lain, memang tiap hari jalan dengan orang, itu tangguh 4 bulan tak apa. Dia memang dah ada. Orang-orang yang jarang ziarah, orang-orang soleh, jangan kita delaykan ziarah. Buat kita alu-alu kan. Bila dia nak datang? Demikian juga keluarga kita. Keluarga pun sama sensitif. Kalau keluarga datang, kita buat tangguh-tangguh sensitif. Dia akan menimbulkan pergalahan. Kadang kita tak nampak, tapi itulah realiti. Dan itu 3 perkara. Kata Rasulullah, syaitan akan hari di rumah baca Baqarah. Berkata Ibnu Allan, apa kata kelebihan surah ni? Kata Ibnu Allan, لأنه ليس في سورة من القرآن ما في سورة البقرة من تفصيل الأحكام والحكم والوقائع الغريبة والمعجزات العجيبة وذكر خاصة أوليائه والمصطفين من عباده وتفضيل الشيطان ولعنه وكشف ما توسل به إلى التصوير آدم وذريته لأنها اشتملت على أخبار وأحكام وتشريعات وجزاء من ثواب وعقاب. Kata Ibnu Allan, kenapakah surah Al-Baqarah ini cukup istimewa sehingga rukun yang baca Baqarah lari syaitan? Kerana di dalamnya ada huraian hukum hakam, ada huraian hikmah-hikmah, kejadian-kejadian yang aneh, mukjizat-mukjizat yang ajaib, menceritakan tentang wali-wali Allah dan nabi-nabi yang terpilih, mendedahkan syaitan dan pelaknatan syaitan, dan mendedahkan perkara-perkara yang berlaku kepada Nabi Adam dan zuriatnya, dan mengandungi berita-berita hukum hakam, syariat dan juga balasan daripada syurga dan juga neraka. Sebab dalam surah Baqarah ini komplit semua benda-benda yang kita sebutkan. Dan hadis seterusnya, wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qultu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala liyahnika al-'ain. Abul Mundhir, rawahu Muslim. Maksudnya, Ubay bin Ka'ab menceritakan, Nabi suatu hari bertanya kepadanya, wahai Abul Mundhir, tahukah kamu ayat apa yang berada dalam Quran yang besar kelebihan? Ayat apa? Nabi tak tanya surah apa, ayat apa yang mengandungi besar kelebihan? Lalu kata Ubay bin Ka'ab, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dengan kata lain ayat kursi. Nah, kalau bahasa kita ayat kursi. Dan Nabi SAW menggosok dada, pukul dada sambil berkata, liyahnikal 'ilm, semoga ilmu ini terus meningkat. Ya Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir. Di sini pertama kita lihat bagaimana Nabi menggunakan kaedah soal jawab.
Untuk apa? Untuk menarik perhatian, memberi faham, dan untuk menjadikan sesuatu itu menarik perhatian. Yang kedua, Nabi SAW bila ditanya para sahabat, dia suka memuji. Bila jawapan sahabat itu benar, maka Nabi memuji bukan sekadar dengan cakap, tapi dengan touching, dengan menyentuh. Mengikut ahli psikologi, bila mereka mengkaji tentang kesan daripada pujian, bahawa sifat manusia suka dipuji, dan manusia lebih suka sekiranya pujian itu diikuti dengan body contact, ataupun kita sebut sebagai sentuhan. Baik anak-anak kita, baik isteri kita, baik suami kita, puji dengan sentuhan itu jauh lebih baik dan jauh lebih berkesan dalam hati orang ini, merasakan dia dihargai berbanding puji kosong. Kalau saudara puji ni, bagus budak cerdik ni, gosok kepala, gosok belakang dan sebagainya, ikut keadaan. Dan ini juga budaya-budaya setempat mempengaruhi cara kita memegang seseorang. Ada kalau kita puji anak murid kita, tengoklah kalau anak murid perempuan tak ada nak gosok-gosok mana tu. Anak murid lelaki yang sesuai yang kita boleh sentuh, terutamanya anak-anak, terutamanya isteri kita. Bila kita puji isteri kita, tak kat mulut dia kata abang otak lebih ni puji, tapi diikuti dengan sentuhan, maka dia akan rasakan keikhlasan tu lebih. Kadang kita puji mulut tu, lepas tu jual ke belakang, saudara nak kabel lain ni, puji nak suruh isteri jangan bagi marah. Sebenarnya bila seorang tu puji, dia bukan katakan dia puji sini, awak ni pandai saya, awak ni pandai saya, dia akan lebih rasa keikhlasan dia. Demikian juga anak-anak. Ini cara Nabi. Bahkan kalau kita tengok dalam banyak hadis, Nabi banyak menggunakan sentuhan kepada para sahabat, sentuhan dan juga perkataan yang baik. Kemudian yang ketiga, kelebihan hadis ini, bagaimana Nabi SAW mendoakan pada sahabat supaya ilmu sentiasa bertambah. Dia nikal ilmu sentiasa bertambah. Artinya seorang itu bila dapat jawab satu soalan, seorang kecenderungan dapat belajar dan sebagainya, kita doakan biar ilmu bertambah dan ilmu itu dulu. Dan hadis yang terakhir tentang kelebihan Al-Quran, wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 ayatin min awal surah al-Kahfi usima min ad-dajjal fi riwayatin min akhir surah al-Kahfi, rawahu Muslim. Abu Darda menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafaz, bukan sekadar baca kena hafaz, siapa yang menghafaz 10 ayat daripada awal surah Kahfi, daripada awal surah Kahfi, maka terpelihara dia daripada fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang kedua juga riwayat Muslim, siapa yang membaca 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi, kata para ulama, baik 10 ayat pertama, baik 10 ayat terakhir, kedua-duanya ini mengandung makna yang besar. Adapun 10 ayat yang pertama mengandung unsur akidah dan juga ketulinan akidah, kekuatan pertahanan akidah oleh ashabul kahfi. Allah Ta'ala berfirman, ayat 10 berbunyi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu pemuda-pemuda yang beriman bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, dan kami tambah keimanan kepada mereka. Berkat mereka beriman, Tuhan tambah lagi iman. Dia saudara, kita kena ingat bila kita beramal soleh, Tuhan akan tambah keberkatan amal soleh kita. Kalau saudara sembahyang misal 2 rakaat, Tuhan jadi kelebihan tadi mengatasi 2 rakaat. Lihatlah Rasulullah SAW, bila Nabi menerima solat 5 rakaat, tetapi Allah berfirman 5 waktu, 17 rakaat, 5 waktu. Kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala 5 waktu, tetapi 50 kali pahala. Memang asalnya kita disyaratkan 50 waktu sembahyang. Kemudian Nabi minta kurang, alasan umat lemah. Nabi tak lemah, umat dia. Maknanya pemimpin jangan ikut dia, ikut umat dia. Kita jangan ikut kekuatan dia, ikut kekuatan kita. Kuliah 8 jam pun boleh, kita kena ikut orang bawah kita. Orang bawah kita 20 minit je dah, tak boleh lebih pada tu lah. Jadi kita kena ikut orang bawah, bukan ikut kita. Kita boleh sembahyang 8 jam, 9 jam, tapi kita kena ikut orang paling lemah. Jadi Rasulullah SAW dia boleh sembahyang 50 waktu, tapi Nabi Musa kata, wahai Muhammad, umatmu tak mampu, sebab aku dah cuba umatku lagi kuat pada umatmu, dia tak mampu. Nabi minta pulang dapat 5. Nabi Allah Ta'ala kata 5 waktu, tetapi 50 kali ganjaran. Jadi sebenarnya kalau kita buat ibadat, Tuhan akan gandakan. Kita buat dulu, Tuhan gandakan dan sebagainya. Jadi baca 10 ayat ini dia mengandung makna tersebut. Demikian juga 10 ayat terakhir, sebab dia ada satu ayat namanya ayat untuk menunjukkan keikhlasan. Allah Ta'ala berfirman,
Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sehingga akhirnya sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka syurga firdaus sebagai tempat tinggal kekal mereka. Kan jadi makna-makna seperti itu. Dan juga kerana adanya makna keikhlasan beribadah kepada Allah. Jadi dua sama ada 10 pertama atau 10 terakhir ini, siapa yang membaca dan menghafal, maka Allah Ta'ala pelihara daripada fitnah dan apa hebat sangat fitnah dajjal saudara-saudara semua. Sehingga Nabi SAW juga berlindung kepada Allah. Walaupun Nabi tahu dajjal tidak zahir pada zaman itu. Dan kita tengah melihat dajjal besar. Kita juga perlu melihat dajjal kecil. Apa itu dajjal kecil? Nabi sebut dalam satu hadis. Sebelum keluar dajjal besar, yakhruju fikum 30 dajjalan. Sebelum keluar dajjal besar, kata Nabi akan keluar 30 ekor dajjal. Jadi sebenarnya kalau kita baca ayat ini, bukan sekadar Allah Ta'ala pelihara kita dari dajjal besar. Ini dajjal kecil zaman kita. Siapa dajjal kecil? Antaranya ialah yang mengaku dia Nabi dan Rasul. Dajjal. Tidak ada pembohongan yang lebih besar daripada orang mengaku dia Nabi dan Rasul. Kadang orang Melayu itu ngaku Nabi, ngaku Rasul. Demikian juga kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Bukan sekadar mengaku Nabi, bukan sekadar mengaku Rasul. Dia mengaku dia lah buat agama semua atas dunia. Ayat Peng punya statement. Saya lah cipta semua agama. Ayat Peng sebenarnya dia bukan bawa ajaran sesat baru, tetapi dia ciplak ajaran Bahaiyin ataupun Bahai. Bahai mendakwa mereka lah yang mereka semua agama dalam dunia. Bukan sekadar mereka mula mengaku dia Nabi, mereka mengaku Tuhan yang mencipta semua agama. Ayat Peng bakal jumpa kitab Bahai. Dan Bahai ini sudah digezetkan dalam fatwa dari fatwa kebangsaan pada era 70-an. Ayat Peng ini keluar era awal 90-an atau mungkin dah bergerak pada akhir 80-an. Tapi ini sudah wujud. Yang mendakwa dia cipta agama semua, yang mendakwa bukan sekadar dia Nabi, bukan mendakwa dia Tuhan. Dia mencipta agama-agama kita. Jadi ini juga tidak. Saudara bayangkan kalau kita terlibat dengan ajaran ayat itu. Waliyahzubillah. Ada diceritakan kepada saya, ada seorang hamba Allah. Dia saja nak tengok ayat Peng, dia saja nak pergi orang kata ayat Peng ni sesat-sesat, nak pergi tengok sesat. Sesat macam mana? Dia pergi dengar ayat Peng mengajak. Ayat Peng macam akhir dia terpengaruh. Jadi berikut ayat Peng. Bukankah itu fitnah? Kerana itu saudara, kita satu nikmat yang besar. Bila kita hidup bersama dengan orang-orang yang alhamdulillah kita tahu perjalanannya cukup lurus. Itu suatu nikmat. Bila kita dianugerahkan kawan-kawan yang ajarannya betul, lurus. Tapi bayangkan saudara kalau kita kena fitnah. Jangan kata fitnah jajah besar. Fitnah ayat Peng. Fitnah dengan ajaran jelas sesat tertentu, rasul kahar dan sebagainya. Bayangkan bagaimana rosaknya kehidupan kita. Bagaimana musnahnya kehidupan kita. Tertipu dengan maklumat lalu. Kolonis kiasan tertipu dengan maklumat. Bayangkan bagaimana rosaknya hidup kita. Sebab itu kita kena bersyukur. Bila kita berada pada jalan yang benar, Tuhan pilih kita berada pada jalan yang benar, kita tak terlibat dengan ajaran sesat dan sebagainya, maka antara fadilat kelebihan, antara perisai dan di antara tangkalnya ialah bacalah 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Mudah-mudahan semua ini jajar sebelum kita, kalau kita ditakdirkan jumpa dajjal besar, dia berlindung pada kita. Tapi sebelum jumpa dajjal besar, sebenarnya kita banyak jaga dajjal kecil, ajaran-ajaran sesat, buku-buku ajaran sesat dan sebagainya. Kalau tanpa pimpinan, tanpa hidayah dari Allah, mungkin kita salah seorang pengikut ajaran sesat. Oleh kerana itu kita mesti berlindung pada Allah. Sebagaimana kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Allahumma shalli ala